dalam bagi masa yang ada. Iaitulah kaedah surah. Okey, sebentar. Baik, dalam kaedah yang ketiga ini kita akan menggunakan surah Al-Fajr, di mana kita akan dapati ada 3 kaum diceritakan dalam suratul Fajr. Dan apa pemikiran kaedah surah ini adalah dengan bertanya, kenapa kisah ini dalam surah Al-Fajr? Kenapa kisah ini dalam surah Al-Fajr? Kenapa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Kenapa ayat ni tak duduk dalam surah Hud? Itu soalan. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Thamud, kenapa tak bawa cerita ni dalam surah Asy-Syams? Sebab surah Asy-Syams hanya satu kaum saja diceritakan. Cerita kaum Thamud. Lepas tu apa tidak dihumpunkan, diletakkan, dikompilasikan, digabungkan dalam satu surah saja? Surah Asy-Syams, kerana di dalamnya hanya satu kaum saja. Dan sebagaimana Ustaz sebutkan di awal tadi, lagi-lagi kisah Fir'aun, lagi-lagi kisah Fir'aun. Jadi apa? Kenapa wa fir'auna dzil autad? Kenapa Fir'aun yang mempunyai autad tak masuk dalam surah An-Nazi'at tadi? Alang-alang sebut pasal Fir'aun, letakkan sahaja di dalam surah An-Nazi'at. Tetapi ma'adallah, Al-Quran ini jangan kita usik ayat-ayatnya, jangan kita bedal ikut suka membaca ayat-ayatnya tanpa mengikut susunan yang tauqifi, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Allah Ta'ala telah tahkimkan ayat ini, Allah Ta'ala telah ikat kuat ayat ini, lalu hendaklah pembaca Al-Quran meneliti hubungan antara ayat-ayat. Ya, saya ada tulis buku tentang munasabah yang terbaru. Bolehlah tuan-puan perolehi untuk ada gambaran sedikit tentang ilmu ini. Dia memang ilmu yang berat, tetapi mengamal dan mengaplikasikannya dalam pembacaan Al-Quran memang menyeronokkan. Ya. Jadi, soalan penting, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah didirikan di negeri-negeri lain. Ini terjemahan saya ambil lah, walaupun saya tak setuju. It's okay, itu biasalah dalam dunia tafsir, kita tahu ada terjemahan yang tepat, ada terjemahan yang kurang tepat, sebab perbezaan rujukan yang dilakukan oleh pasukan penterjemah. Dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar yang bermaharajalela di dalam negeri itu, lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itulah Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Itu tafsir asas, sekurang-kurangnya memberikan makna. Ya, dipanggil terjemah yang diiktiraf. Tetapi menggunakan kaedah ini, yang ketiga ini dipanggil kaedah surah ataupun perspektif surah, kita kena tanya satu soalan. Kenapa Ustaz kisah 3 kaum ini saya kena baca daripada wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Kenapa saya tak ada tinggal 5 ayat pertama, Ustaz? Kenapa kisah 3 kaum ini saya kena baca terlebih dahulu dia punya intro? Biasa intro cerita kanak-kanak pada suatu hari, ataupun cerita kanak-kanak tengok selalu tu pada zaman dahulu. Tetapi Quran pada suatu harinya rupa-rupanya demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan ganjil, demi malam yang berlalu. Menggunakan ilmu munasabah, kita akan jumpa jawapan apa sebab
Allah Ta'ala memberikan perspektif kepada kisah kehancuran 3 kaum dengan permulaannya perhatikan cahaya fajar. Kita pun berfikir, apa kaitan? Kalau anda mampu berfikir, anda sudah mempunyai satu perspektif daripada banyak perspektif, tetapi kebanyakan orang menggunakan satu perspektif. Bilakah kejadian ini terjadi? Siapakah kaum ini? Di manakah lokasi mereka? Iaitulah perspektif selaku sejarah. Yang mana kita faham boleh untuk mempunyai perspektif tersebut, namun hendaklah mendahulukan. Kita hendaklah mendahulukan perspektif yang Allah Ta'ala sajikan. Kerana kita tak boleh tengok satu ayat, tak tengok ayat lain dalam surah yang sama. Kita tak nak perangai Al-Muqtasimin dalam suratul Hijr. Perangai Al-Muqtasimin ni orang yang membahagi-bahagikan Quran. Sebab Allah Ta'ala dah cela Ahlul Kitab kerana perangai begini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kau percaya pada satu kitab sebahagian isi kandungan dan kau tak percaya pada isi kandungan yang lain, maka jangan bahagi-bahagikan. Ada ayat kita suka sebab kita ahli sejarah, ada ayat kita tak suka sebab dia membabitkan alam. Saya bukan saintis, Ustaz. Jangan kata begitu. Kita kena terima Quran, udkhulu fi silmi kafah. Kita kena terima apa yang disebut dalam Quran secara keseluruhan. Jangan ikut hawa nafsu, nak pilih yang kita suka-suka, lalu berlakulah penyakit petik-petik je mana-mana ayat Quran, tidak melihat konteks di sebalik teks. Jadi bila menggunakan kaedah ketiga ini, waktu fajar. Waktu fajar ini adalah cahaya mentari mula mengeluarkan cahayanya. Mentari belum kelihatan, tetapi cahaya sudah kelihatan, membelah kegelapan malam. Ya, malam yang sangat gelap, malam yang sangat pekat, berjam-jam, akhirnya dibelah oleh cahaya yang bernama cahaya fajar. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang memberikan perintah kepada siang untuk membelah malam. Maka cahaya fajar tidak boleh ditentang oleh makhluk. Ia pasti akan muncul. Ya, dia pasti akan muncul. Tidak sesiapa boleh menghalang matahari daripada terbit, termasuk Namrud yang berkuasa pada waktu dahulu. Dia tak boleh halang matahari terbenam. Dia tak boleh menerbitkan mentari daripada barat, sebagaimana dia tidak boleh menenggelamkan matahari ke arah timur. Tak ada makhluk walaupun hebat sehebat Firaun. Tak ada makhluk walau tubuh mereka sehebat kaum 'Ad. Tak ada makhluk walaupun punya intelektual, ya, PhD dalam bidang seni bina seperti Thamud, yang boleh menghalang matahari daripada terbit. Cahaya Allah pasti menenggelamkan kegelapan. Cahaya Allah pasti memusnahkan kegelapan, maksiat dan kemungkaran. Tidak ada yang boleh menghalang daripada cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballah an yutimma nurah. Allah Ta'ala akan menjadikan Islam ini pasti akan menang. Jadi rupa-rupanya 3 kaum ini Allah Ta'ala paparkan dalam bentuk pengajaran. Bila Allah Ta'ala nak munculkan cahaya selepas kegelapan begitu banyak dilakukan oleh 3 kaum ini, kerosakan di sana sini, maka tidak ada yang boleh menghalang. Jadi Allah memulakan dengan waktu matahari terbit, adalah waktu kemenangan, waktu kegembiraan, waktu kehidupan manusia daripada tidur mati. Jadi bermulalah peradaban baru, kerana penyakit yang bernama kanser tadi telah berjaya dimusnahkan sebelum merebak ke seluruh tubuh. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut waktu fajar dan ending kisah berkenaan dengan inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala perhati dengan teliti betapa dahsyatnya skala kerosakan ini, yang mana kalau bahagian ini tidak dibuang daripada tubuh, dia akan merebak pergi pada tubuh yang lain. Perangai ini akan merebak kepada seluruh manusia, maka Allah Ta'ala cantas, Allah Ta'ala musnahkan mereka. Ini antara satu contoh perspektif bila kita baca daripada awal. Jadi kaedah dia adalah mudah je. Bila baca mana-mana kisah, untuk dapat pengajaran ni, baca daripada awal. Baca daripada awal. Ya, Suratul Baqarah, Ustaz, tak kena baca daripada awal. Saya nak tahu pasal Harut Marut, tapi tak kena baca daripada awal. Kalau boleh, baca daripada awal. Kalau tak boleh, tak apalah. Kena tanya para ulama', sebab ulama' ni dia tahu macam mana duduknya kisah berkenaan. Okey, Alhamdulillah. Ada soalan lagi, Ustaz, sebelum kita pergi pada kaedah yang keempat? Ada Ustaz. Silakan. Tu apa dia?
bagaimana dia berakhir kisah Musa. Ya, orang sama lah. Bagaimana kisah Musa ini kita dapat implement dalam sesebuah organisasi, iaitu apa panggil dari segi komunikasi itulah antara da'i dengan mad'u tu, supaya konsep lain sudah perhatikan. Tapi adakah di peringkat da'i sahaja yang terikat dengan lain itu? Faham? Baik. Jadi soalan ini dia ada kaitan dengan kaedah mana? Soalannya berbunyi, bagaimanakah kisah Musa dengan Fir'aun dalam surah An-Nazi'at boleh dijadikan pengajaran yang praktikal dalam kehidupan bekerjaya, kehidupan bekerja di tempat kerja? Adakah sekadar kisah ini hanya untuk pendakwah? Maka jawapannya tidak. Ya, bahkan kisah ini boleh diamalkan dalam kehidupan sebagai seorang bos, pemimpin ataupun sebagai seorang staf kaki tangan. Jadi kita boleh pakai apa pun uniform untuk mendapat pengajaran daripada Quran. Baki lagi, ya, sejauh mana kemampuan kita memahami nas-nas ilahi berkenaan. Sebagai contoh, kalau soalannya adalah saya staf, saya ada bos kat atas. Jadi macam mana kisah Musa dengan Fir'aun ini boleh menjadi pengajaran untuk saya juga? Sebagai seorang staf, kita bekerja setiap bulan nak dapat gaji. Tanya balik soalan, gaji itu memang membahagiakan ke? Kerana insya-Allah lah naik pangkat, gaji bertambah. Tapi manusia ni pernah puas tak dengan apa yang dia dapat? Tanya soalan tu pada kita, tak payah tanya orang lain. Adakah wang itu yang memberikan kita bahagia? Atau ternyata dari hari ke hari makin banyak pula kita, ya, marah-marah anak-anak kita. Gaji makin naik, marah-marah makin naik. Peliknya. Gaji makin naik, tangan mudah sangat singgah pada isteri, mengasari isteri. Gaji bukan makin naik ke tu? Tapi kenapa makin kasar ya? Gaji makin naik, dosa mengumpat makin banyak. Tak ke pelik? Jadi sensitiviti kepada dosa menyebabkan istighfar, itu sumber rezeki sebenar. Seseorang yang selalu melakukan perbuatan, ayat 18 surah An-Nazi'at, faqul hal laka ila an tazakka. Secara tafsiri, secara ilmu tafsirnya, ayat 18 adalah ucapan Musa yang diberikan oleh Allah untuk dilafazkan di hadapan Fir'aun. Bila muncul di hadapan Fir'aun, kau kata, kau mahu tak menyucikan hatimu yang kotor, menyucikan gaya hidupmu dan pemikiranmu yang kotor? Tetapi secara tadabburi, ayat ni tuju pada kita. Baca ayat ni, biar telinga kita dengar. Tanya, wahai sya'ari, hal laka ila an tazakka. Sebab kalau kau hidup untuk RM tidak membahagiakan ramai orang. Pergi sembang, tanya sendiri. Apatah lagi pasca Covid, ramai orang diuji dengan RM. Lalu apa jadi? Vandalisme, keganasan rumah tangga meningkat. Kenapa jadi macam tu? Kerana tanggapan RM adalah sumber kebahagiaan, walhal tidak. Tak ada guna pendapatan bertambah kalau hati itu menambah dosa, hilang cahayanya. Maka hendaklah perbuatan menyucikan hati agar Allah Ta'ala membersihkan kita daripada dosa. Itu akan membahagiakan kita. Itu yang akan menjadi sumber rezeki. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Itu kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Kalau mahu agar Allah menghilangkan kemarau ini, istighfar banyak-banyak, bertaubatlah pada Allah. Itulah antara yang boleh saya bagikan contoh. Perspektif yang pertama, kaedah yang pertama diaplikasikan kepada soalan rakan-rakan daripada UMT tadi, insya-Allah. Ustaz, kita pergi pada kaedah yang keempat boleh dalam masa yang berbaki ini, boleh? Kaedah yang keempat adalah kaedah lataif kalimah. Quran ini antara kaedah kita boleh gunakan adalah tafsir tahlili lah. Dalam pengajian Quran ni, tafsir tahlili, biasa orang akan rujuk tafsir-tafsir yang sangat menekankan aspek kebahasaan untuk menggunakan tadabbur tahap mendalam ni, tuan-tuan. Jadi kalau anda memilih untuk masuk ke dalam kaedah keempat ni, memang syok memang seronok lah.
tetapi susah sedikit prosesnya kalau kita orang awam. Tetapi dia akan jadi mudah bila kita ada guru. Kita pergi selalu pada channel ataupun Facebook, ya, contoh saya bagi tahu Facebook Yayasan Usuluddin Malaysia, sahabat saya Ustaz Zul Khairi selalu buat poster-poster tentang surah-surah ni yang selama ni kita anggap begitu, rupanya begini. Kita sangka begini, rupanya begitu. Jadi menarik perspektifnya dikongsikan tuan-tuan di dalam poster-poster yang mereka keluarkan nak bagi mudah masyarakat faham, sedangkan Ustaz Zul tu sendiri mengalami proses yang begitu rumit dan complicated berinteraksi dengan kitab-kitab tafsir, tetapi bila come kepada masyarakat keluarkan poster mudah saja nak faham. Jadi kita sedia maklum tuan-tuan puan-puan sekalian, bahasa Quran sangat tinggi. Jadi tafsir-tafsir seperti kalau saya boleh sebutkan At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur antara yang menekankan aspek bahasa, juga beberapa tafsir seperti, ya walaupun dia seorang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi aspek kebahasaan boleh menjadi rujukan kita, iaitu tafsir Zamakhsyari. Juga beberapa tafsir-tafsir lain yang saya kira sulit untuk diperolehi oleh masyarakat awam, tetapi boleh kita dengar daripada ustaz-ustaz dalam bahagian ilmu tafsir. Baik, kita nak ambil surah yang terakhir saya sebutkan tadi dalam juzuk amma untuk melihat aspek lataif kalimah. Kita ambil surah Gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Semua tahu kisah ini dan tidak sulit untuk mengetahui kisah ni. Saya rasalah semua orang tahu kisah ni. Tetapi kalau saya tanya, adakah anda tadabbur surah ni? Adakah anda tadabbur surah ni? Kalau anda mengetahui kisah Abraha, anda hanya mengetahui sebahagian daripada tafsir surah ni. Ya, anda sudah mengetahui sebahagian daripada tafsir surah ni. Tetapi kalau saya tanya, adakah kau sudah tadabbur surah ni? Mulut boleh kata tadabbur, hati belum tentu terasa dengan mesej yang disampaikan daripada surah ini. Kerana tadabbur ini telah saya sebutkan tadi, mesti memperolehi ibrah. Kisah ini kelihatannya masih lagi berulang dan berulang dan berulang. Kerana gaya penceritaan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilih kalimah-kalimah yang sangat, ya, kalau diperhalusi dan diperdalami, ia adalah pengajaran yang masih relevan sampai hari ini. Sebagai contoh, ababil. Kalimah ababil, kita kalau baca terjemahan, alhamdulillah, terjemahan kata berbondong-bondong. Alhamdulillah, ini terjemahan yang baik. Ini terjemahan yang baik. Terjemahan yang tidak baik adalah ababil ini adalah nama burung. Ia bukan terjemahan yang baik ataupun ia bukan tafsir yang baik. Ababil bukan nama burung. Tanya orang Arab 1400 tahun dahulu, apa maksud kamu ababil? Jadi Lisanul Arab ataupun Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, dalam mufradat ke apa nama kitab beliau, ababil ini adalah jam'un kathirun, ya, mutanawwi'atun, ya, spesies burung yang pelbagai. Kumpulan-kumpulan burung yang pelbagai. Pelbagai spesies dari pelbagai arah. Jadi bukan sekadar ayat 3 surah Al-Fil mengenai burung-burung musnahkan Abraha, tetapi burung-burung itu Al-Quran memberikan kamera zoom. Al-Quran memberikan perhatian bahawasanya ada pelbagai jenis burung telah pergi membantu untuk memusnahkan musuh Allah. Lalu kita berhenti sekejap. Kenapa agaknya Allah sebut ababil, tidak sekadar tayran? Kalaulah disebut ababil, kalaulah disebut tayran, sudah kita fahami burung pun yang memusnahkan Abraha. Tetapi Allah Ta'ala tambah ababil. Dan setiap pemilihan perkataan, penambahan atau pengurangan, semuanya ada tujuan di dalam Al-Quran untuk mencapai motif mukjizat Al-Quran. Kenapa ada ababil? Oh, sebab nak bagi sama dengan setiap penghujung ayat. Tak betul macam tu kita kata Al-Fil.
lam. Tadlil, lam. Sijil, lam. Ma'kul, lam. Tak kena jawab macam tu. Lalu ababil, nak bagi sama huruf lam. Quran bukan syair, saudara. Quran bukan syair. Hujung sama, rizim sama. Quran ada sebab lebih daripada syair, membatalkan kemampuan manusia. Ini maksud mukjizat, membatalkan kapasiti manusia. Lalu bila dikaitkan dengan ilmu kebahasaan, maka ababil mengajar kita burung pelbagai spesies telah bekerja sama untuk menghadapi musuh Allah. Adakah kamu orang beriman bekerja sama? Adakah kamu pembaca surah Al-Fil, seorang yang suka memecah belahkan sesama umat ketika musuh gelak ketawa melihat kamu? Jadi belajarlah daripada kepintaran Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun kata apa bila Musa pegang kat sini? Saudara, adikku, kalau kau marah aku dengan begitu marah, sebenarnya ada yang ketawa kat dalam Bani Israel tu, melihat perbalahan antara kita. Tu ada yang ketawa tu. Seronok tengok sesama kita berbalah. Sedangkan dalang utama dibiarkan berkeliaran Samiri. Terus Musa bila mendengar ucapan Harun, dia berdoa pada Allah, ampunkan aku ada buat salah. Ampunkan Harun pun ada buat salah. Tetapi terus dia pergi kepada Samiri, dalang utama yang patut diberikan kemurkaan. Jadi tuan-tuan, kita belajar macam mana, dan ini kelebihan orang hafal Quran, Ustaz. Orang hafal Quran bila sebut ababil ni maknanya kepentingan orang-orang bernama Aus, Khazraj. Walaupun surah ni surah Makkiyah, tetapi saya yakin surah-surah ini terus dihafal oleh para muhajirun, dan mengajarlah muhajirun itu kepada ansar. Iaitulah bila kita bekerja sama, dia boleh jadi asbab Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Allah Ta'ala nak kita benar-benar berusaha mengelakkan sengketa sesama kita. Jadi orang yang hafal Quran, dia akan terus teringat surah Al-Anfal. Dia akan cepat teringat tentang pelbagai ayat-ayat Allah, seperti ayat Musa dengan Harun tadi, yang boleh mentafsirkan makna yang dia perolehi secara tadabburi daripada kalimah ababil. Jadi salah ke dia berfahaman begitu? Ababil mengajar dia agar sesama mukmin dan muslim jangan bersengketa. Di mana salahnya? Sebab dia hafal surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ajar apa? Kita pernah bawa tajuk ini di UMT Ustaz kan? Sebelum PKP. Surah Al-Hujurat mengajar kita innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Jadi subhanallah, dari satu kalimah kita nampak ada banyak supporting evidence daripada surah-surah yang lain. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Okeylah, seterusnya dalam saki-baki masa yang berbaki, kita terus pergi kepada kaedah yang kelima dengan menggunakan surah yang berbaki, iaitulah surah yang saya skip tadi, surah Asy-Syamsu. Iaitulah kaedah uslub ayat ataupun uslub penceritaan, di mana kita akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syamsu tidak menyebut nama Nabi Saleh. Tidak menyebut nama Nabi Saleh. Jadi ini dipanggil uslub penceritaan. Menarik ini. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, saya bentang 2-3 hari lepas tafsir surah Al-Mu'minun, antara yang menjadi menarik surah itu adalah kisah Nabi Hud. Menurut pendapat jumhur, Nabi berkenaan Nabi Hud. Tapi dalam surah Al-Mu'minun, kisah lepas Nabi Nuh tu, yang kita sedia maklum, surah Al-A'raf kata lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Surah Hud kata lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Ya, surah Asy-Syu'ara kata lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Tiba-tiba dalam surah Al-Mu'minun, lepas seorang Nabi namanya Nuh, ada seorang Rasul yang misteri. Allah Ta'ala tak wayak. Tetapi para ulama jumhur kata itu Nabi Hud. Itu Nabi Hud. Tetapi soalan, kenapa tak sebut nama Nabi Hud? Ini uslub. Ini gaya penceritaan yang mempunyai hikmah. Ya, sama juga dalam surah As-Saffat, yang nyaris disembelih adalah satu-satunya anak Nabi Ibrahim waktu itu.
Dan kita sudah maklum, para ulama mentafsirkan yang nyaris disembelih di Makkah itu adalah Ismail alaihi salam. Ismail. Dan kita sudah maklum nama Nabi Ismail disebut di banyak tempat dalam Quran. Surah Maryam sebut nama Nabi Ismail. Dan banyak nama Nabi Ismail duduk sekali dengan nama para anbiya yang lain, seperti dalam suratul Anbiya. Tiba-tiba dalam babak yang paling panjang lebar tentang kualiti Nabi Ismail, tiba-tiba dalam surah yang memaparkan ujian paling berat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, nama Nabi Ismail missing. Nama Nabi Ismail tak ada dalam surah As-Saffat. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Kemudian ayat seterusnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Mana nama Ismail? Tetapi lepas kisah satu orang yang ditafsirkan sebagai Ismail, datang kisah Allah Ta'ala sebut pula nama Nabi Ishaq. Jadi fahamlah kita, kalau Allah sebut nama Nabi Ishaq dan tadi Allah tak sebut nama, for sure yang nyari disembelih itu bukan Ishaq. Kalaulah Allah Ta'ala memaksudkan yang disembelih itu adalah Ishaq, kenapa dia sebut kemudian, tak sebut di awal? Jadi ini antara justifikasi para ulama lah pada menyatakan itu Ismail. Tetapi dalam surah Asy-Syamsu pun sama. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Cerita ni cerita kaum Thamud. Allah Ta'ala sebut Thamud. Kadzabat Thamud bitagwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Menariknya tidak disebut nama Saleh. Lalu soalan dia mengapa? Ini dia panggil level tinggi sikit lah. Makan wali-wali ya boleh tadabbur macam ni. Tapi tuan-tuan yang mendengar dalam banyak-banyak 5 kaedah ni, saya hanya menekankan kaedah pertama je. Jangan tinggal kaedah pertama. Dan kaedah kedua lah kalau boleh. Ya, kalau tak faham kaedah kedua tu tak apa, tapi jangan tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah kelima mengajar kita antaranya lah, kenapa tidak disebut nama? Kerana menjadi uslub kisah-kisah Quran di banyak tempat Allah Ta'ala jarang menyebut nama. Kita tahu confirm Nabi ayat 13 ni adalah Saleh. Sebab ayat 11 sebut Thamud. Tetapi di banyak-banyak tempat dalam Al-Quran ada banyak lagi fenomena seperti ayat 13, iaitulah mubhimat. Ya, abahama yubhimu mubhimat, iaitulah fenomena tiadanya perincian seperti nama. Lalu mengapa begitu? Antaranya adalah supaya kita memfokuskan kepada jenayah yang dilakukan, dosa yang dilakukan, perangai yang telah dilakukan. Ya, memang Rasul diutuskan, namanya Saleh. Tetapi perhatian kamu, wahai pembaca surah Asy-Syamsu, adalah kau lihat manusia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka fitrah. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau orang guna kaedah nombor 4 tadi, dia faham dah kenapa saya buat macam tu. Kita baca daripada awal tu. Kerana Allah Ta'ala memaparkan dalam surah ini tentang potensi manusia untuk memilih kebaikan. Fitrah yang Allah Ta'ala beri adalah fitrah yang menyebabkan dia boleh buat baik. Maknanya kalau Rasul tak ada pun, dia boleh memilih dan berfikir apa yang baik. Sebab naluri manusia ini meyakini Tuhan yang Esa itu ada. Sebab kalau ada Tuhan yang kedua, tak bergaduh ke? Masing-masing wala ala ba'duhum ala ba'. Masing-masing Tuhan nak tunjuk kuasa. Sebab Tuhan, kalau ada nama Tuhan, dia akan tunjuk kibriya. Dia akan tunjukkan dia ada kekuatan, dia ada militeri, dia ada tentera. Tetapi pernah tak kita lihat adegan peperangan di alam semesta yang digambarkan dalam majalah-majalah, dalam filem Avengers? Itu semua khurafat belaka.
Sedangkan alam ini tenang, ditadbir oleh satu kuasa yang tidak pernah ditentang oleh sesiapa. Matahari masih terbit daripada timur. Matahari yang sama terbenam di barat. Mana Namrud? Namrud kata dia Tuhan. Cuba terbitkan matahari daripada barat. Ibrahim berjaya mendiamkan Namrud. Simple tu je pun, bayi 9 bulan. Mana yang mengaku Tuhan? Cuba buat 9 tahun dalam perut, baru bayi tu lahir. Atau buat 9 hari. Cuba buat bayi 9 hari baru dah sempurna lahir. Jadi, kalau orang menggunakan akal yang waras, ya, wa nafsin wa ma sawwaha. Allah Ta'ala ciptakan kita dengan proses penyempurnaan. Cara Allah Ta'ala sempurnakan manusia ditafsirkan dalam surah yang lain adalah dengan ditiupkan kepadanya ar-ruh. Allah tiupkan kepadanya ruh. Dengan ruh inilah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dengan ar-ruh lah manusia menjadi mulia. Dan Allah Ta'ala tidak sekadar meniupkan ruh. Antara tafsiran wa nafsin wa ma sawwaha adalah ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi kalau kamu mengkaji dengan logik, dengan tenang, dengan akal yang ulul albab, kamu pasti akan berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Tetapi ada manusia yang tak nak guna otak, dia dengan unta tu memang sama je. Manusia tu dengan unta yang mereka ternak, sebab kaum Samud adalah kaum yang berbangga dengan dua industri. Industri penternakan, industri seni bina. Mereka bangga dengan unta-unta yang sangat banyak. Mereka bangga boleh tukar bukit pasir, bukit keras menjadi hotel 5 bintang. Mereka bangga dengan kemampuan ini. Allah mendatangkan mukjizat unta daripada bukit batu. Mampu buat. Duk puja-puja sangat dua industri ni. Ada mereka boleh memberikan apa yang aku beri pada kamu, unta keluar daripada bukit batu. Jadi manusia yang berfikir dengan akal yang waras, insya-Allah mereka tidak memerlukan mukjizat untuk menambah untuk beriman. Mereka boleh beriman dengan merenung kejadian alam. Tetapi kaum Samud, Allah Ta'ala berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, fitrah. Allah Ta'ala beri kepada mereka Rasul yang Allah tak sebut nama. Tetapi yang Allah Ta'ala perincikan adalah mereka bunuh unta yang ajaib berkenaan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak fokuskan kita. Ni antara kehebatan uslub Quran. Antaranya adalah yang penting bukan nama Rasul tu. Yang penting kamu ada perangai tak kaum tu. Maka Allah perincikan bukan nama Rasul berkenaan. Allah perincikan perangai mereka. Yang fakadzabuhu fa'aqaruha. Ini jenayah mereka lakukan. Lalu Allah Ta'ala menyampaikan kisah ini supaya kita jangan jadi dari kalangan orang yang sudah sama dengan binatang, yang tidak berfikir menggunakan akal. Jadi tuan-tuan, antara hikmah lain, ini dipanggil perbincangan dalam uslub ayat, iaitulah aku tak sebut nama Saleh sebab kamu semua dah tahu. Aku tak sebut pun kamu dah tahu. Dengan cara apa kamu tahu? Kamu musafir tu, bawa harta perdagangan, pergi ke Syam. Kamu bukan ke lalu kaum lokasi Tabuk ini. Kamu pergi ke utara, kamu jumpa tinggalan-tinggalan kaum Samud. Kamu pergi ke selatan, lalu Hadramaut, kamu lalu tinggalan kaum Ad. Tipulah kalau tak tahu tentang Rasul yang diutuskan. Kamu tahu Rasul itu, tapi kamu engkar kepada Rasul berkenaan. Jadi perangai kamu yang engkar pada Rasul, sampai tak nak sebut nama. Tak nak sebut nama, tak nak nama dia viral. Ya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Adalah seorang budak muda ni selalu bagi ancaman, nama apa entah Ibrahim ya. Maknanya masyarakat netizen waktu tu tak nak sebut nama Ibrahim. Sebab nanti kita viralkan dia yang popular lebih daripada kita. Kaum-kaum ni memang perangai macam tu. Kenapa kita nak hebohkan nama-nama orang yang tak sepatutnya? Kita hebohlah nama pemimpin kita. Jadi perangai Quraisy pun sama. Sehingga mereka tidak memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah kata mereka memanggil Mudhammam wal'iyadzu billah. Jadi perangai sama saja. Jadi nampak tak? Allah tak sebut nama kerana 3 hikmah. Uslub ayat tu. Pertama, nak kamu fokus pada pengajaran. Bukan nama anjing tu yang jaga pintu gua Al-Kahfi. Bukan nama pemuda-pemuda Al-Kahfi. Fokus pada pengajaran. Yang kedua, Allah tak sebut nama kerana kamu sedia maklum rihlatash syita'i was-saif. Kamu pergi berdagang. Kamu tahu nama-nama ni, jangan pelawak. Ya, dan juga kamu tahu kerana Quran dah banyak diturunkan.
Quran dah banyak cerita tentang Nabi Saleh. Takkan kamu tak tahu atau kamu buat-buat tak tahu? Dan yang ketiga, aku tak sebut nama juga kerana ia nak katanya perangai kamu sama dengan orang-orang terdahulu di mana tak nak sebut nama Nabi sebab tak beriman kepada dia. Sedangkan bagi orang-orang beriman, menyebut nama Nabi-Nabi ini saja memberikan ketenangan kepada mereka. Wallahu a'lam ustaz. Setakat itu saja 5 surah menggunakan 5 perspektif yang telah saya kongsikan.